Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam sebelum pilihan raya dan sebelum pengumuman keputusan pilihan raya, ini yang berlaku kepada Muhyiddin Yassin mengejutkan kita semua. Menurut di laporan Malaysia Kini, Muhyiddin kini menghadapi polis membuka dua kertas siasatan terhadap Muhyiddin berkaitan isu 3R. Saudara-saudara sekalian, polis telah membuka dua kertas siasatan terhadap bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin berhubung kenyataan yang dikeluarkannya semasa pilihan raya kecil PRK Pulai dan Simpang Jeram di Johor yang didakwa menyentuh isu mengenai 3R, iaitu kaum, agama dan raja. Laporan bernama memetik Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin Piche sebagai Ketua Polis Negara berkata akan memanggil pengerusi Perikatan Nasional itu untuk merekodkan keterangannya pada 12 September ini. Ada dua kertas siasatan dibuka terhadap Muhyiddin. Susulan kenyataan beliau berhubung fatwa dan kenyataan berkenan orang Melayu akan hilang kuasa. Jika ada dua kertas siasatan dibuka dan kita akan panggil beliau pada 12 September untuk ambil keterangan, kata beliau lagi kepada pemberita selepas meninjau proses mengundi bagi Parlimen Pulai dan Pusat Pengundian Maktab Sultan Abu Bakar di Johor Bahru hari ini. Menurut laporan itu, Ayub berkata, buat masa ini tiada kertas siasatan baru dibuka melibatkan pemimpin parti politik lain berhubung isu 3R. Pada Sabtu lepas, Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu itu didakwa mengeluarkan kenyataan haram memberikan undi kepada Suhaizan ketika berucap dalam ceramah perdana di Johor Bahru. Ahli Parlimen Pagoh itu juga dilapor mengeluarkan kenyataan yang mendakwa Parti Orang Melayu dilihat sudah hilang kuasa. Selain mendakwa kerajaan ketika ini seolah-olah tidak faham masalah orang Melayu. Pada 4 September lalu, Ketua Polis Negara Razarudin Hussein mengesahkan polis telah membuka kertas siasatan terhadap Muhyiddin mengikut Seksyen 505 dalam kurungan B Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang menimbulkan ketakutan dan kegentaran awam dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia 1998. Mengulas mengenai siasatan terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang, Ayub berkata polis telah melengkapkan kes siasatan dan telah dihantar ke pejabat negara untuk tindakan lanjut. Dia turut menasihatkan pemimpin politik serta masyarakat supaya tidak mengeluarkan lagi kenyataan berkaitan 3R, termasuk ketika berkempen bagi PRK Pelanggai Pahang hujung bulan ini. Polis sentiasa memantau semua sosial media. Kalau ada, kita akan buka kertas siasatan. Tapi nanti bila sudah disiasat, ditahan, didakwa dan dihukum, baru timbul rasa meminta simpati dan lain-lain katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, dengan pengesahan ini daripada pihak polis, adakah ini akan menyebabkan Muhyiddin akan kehilangan kerusi beliau sekiranya beliau didapati bersalah? Kalaulah Muhyiddin ini didakwa dan didapati bersalah dan dihukum pula menyebabkan beliau kehilangan kelayakan sebagai ahli parlimen dan juga ahli politik, maknanya Muhyiddin dalam keadaan yang paling getir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu pendedahan dan pengakuan daripada Anwar Ibrahim yang kita tunggu-tunggu sekalian. Beliau menyatakan satu keputusan ini kepada kita semua dan menjadi perkara yang sangat kita sukai. Dipetik dari Harapan Daily, Anwar berkata, Parlimen bukan medan bahas kes mahkamah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keputusan kes lepas tanpa bebas DNAA Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi tidak boleh dibahas di Parlimen kerana peranan Parlimen berbeza daripada mahkamah. Mana boleh kes mahkamah nak runding di Parlimen? Dia kena faham pembahagian kursi
ataupun bahagian kuasa, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Parlimen bukan mahkamah yang boleh dia tanya soalan dan kita kerajaan cuba jawab. Sebab Peguam negara bukan ahli parlimen dan juga bukan menteri. Jadi kita boleh harus ada ruang untuk mana-mana ahli parlimen bertanya. Tetapi jangan jadikan parlimen itu sidang mahkamah. Katanya kepada pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Sri Petaling di Kuala Lumpur hari ini. Ini kerana banyak pihak termasuk dari parti beliau sendiri membangkitkan isu ini. Ketika ditanya berkenaan keperluan mengasingkan kuasa pendakwa raya dan peguam negara, beliau berkata, perkara tersebut sudah pun dibawa ke jawatan kuasa pilihan khas parlimen dan satu kertas kerja sudah dibentangkan di kabinet beberapa bulan yang lalu. Kami juga merujuknya kepada Select Committee Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen dan ia akan menelan belanja yang banyak tetapi berbaloi sebab jika ia perlu dilakukan, ia akan dilakukan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim lagi. Namun, kata beliau, tolong jangan katakan cadangan itu belum diputuskan kerana kerajaan ini kini membuat keputusan. Cuma, perkara itu tidak boleh dilaksanakan secepat mungkin dalam beberapa minggu. Perlu mempunyai majoriti 2/3 untuk pembaharuan ini, katanya lagi. Beliau turut menegaskan, sekali lagi, tidak campur tangan dalam keputusan kes Zahid. Tapi saya nak jelaskan, tak ada arahan kepada peguam negara ketika itu, Idrus Harun. Dia terlibat dalam meneruskan pendakwaan. Kemudian, dia baca dokumen bocor yang ditulis AGC yang menyatakan tak bersetuju dengan pendakwaan. Beberapa fakta baharu setebal 200 halaman dikemukakan. Tentunya saya sebagai Perdana Menteri tahu kesan dari tuduhan yang dilemparkan. Saya terpaksa tanya panjang kepada AG Idrus Harun, kenapa keputusannya begitu? Kenapa sekarang, kata Anwar kepada media. Menurutnya, Tan Sri Idrus Harun yang berkeras untuk menyelesaikan kes sebelum bercuti dan bersara. Peguam negara tidak bersetuju kerana tarikh awal mahkamah adalah 4 hari bulan dan 5 hari bulan adalah hari terakhir beliau menjadi peguam negara. Dia, Idrus, tidak mahu lepaskan tanggungjawab yang dia uruskan kepada orang yang lain. Saya tak boleh halang dan saya baca kenyataan sebagiannya benar. Sebagiannya lahirkan rasa kesangsian dan minta penjelasan lanjut, katanya lagi. Anwar sendiri lebih selesa sekiranya keputusan kes dibuat selepas PRK Pulai dan Simpang Jeram. Saudara, itulah dia keputusan daripada Anwar Ibrahim yang memang kita tunggu-tunggu semuanya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini keputusan terkini daripada PRK di Pulai dan juga di Simpang Jeram. Hari ini ialah hari pengundian di Simpang Jeram dan juga di Parlimen Pulai. Pada pendapat anda, siapakah yang akan memenangi parlimen tersebut? Namun, keputusan yang diumumkan pada petang ini dipetik daripada Harapan Daily. Menurut penyelidik iaitu Ilham Center, Pakatan Harapan akan menang di Simpang Jeram dan Pulai dan mereka mendahului. Saudara-saudara sekalian, menurut penyelidik Ilham Center, memang berlaku persaingan sengit di pilihan raya kecil di Simpang Jeram dan Pulai. Namun demikian, dijangka Pakatan Harapan masih lagi mendahului di tempat tersebut. Biarpun Dewan Simpang Jeram disebut-sebut sebagai kerusi panas yang akan jatuh ke tangan Perikatan Nasional PN. Namun Pakatan Harapan PH dijangka mendahului pihak lawan dengan sedikit kelebihan. Ketua Penyelidikan Ilham Center, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusri Ibrahim berkata, PH hanya berisiko kehilangan Simpang Jeram jika kadar keluar pengundi etnik Cina merosot di bawah kadar 50%. Namun berdasarkan data-data semasa, pada hemat saya Pakatan Harapan mempunyai peluang lebih besar di Pulai berbanding Perikatan Nasional. Di Simpang Jeram lebih sengit, namun pada pandangan saya, Pakatan Harapan masih mendahului Perikatan Nasional dengan sedikit kelebihan
katanya dalam hantarannya di Facebook. Pada masa sama, Muhammad Yusri berkata, jangkaan yang mengatakan bahawa gelombang Pakatan Harapan tidak akan berjaya menerobos ke Johor adalah meleset sama sekali. Katanya, banyak dapatan menarik berjaya dikumpul daripada kajian lapangan di Parlimen Pulai dan Dewan Simpang Jeram, di mana dapatan paling menarik adalah berkaitan sentimen pengundi teras undi UMNO itu sendiri. Menurutnya, peratusan pengundi teras UMNO yang memberi komitmen untuk memberi undi kepada Perikatan Nasional hampir sama dengan peratusan yang bersetuju untuk mengundi Pakatan Harapan. Manakala sekitar 15% lagi pengundi teras UMNO belum membuat keputusan selepas seminggu kempen berjalan. Berdasarkan bahasa badan yang ditunjukkan, saya percaya teras UMNO yang belum membuat keputusan tersebut, sebahagian besar akan memberi undi kepada Perikatan Nasional andai mereka keluar esok atau mereka memilih untuk tidak keluar. PRK yang asalnya dilihat agak mudah bagi Pakatan Harapan, namun akhirnya jadi sengit dan serba mungkin, ujarnya. Majoriti besar 33.174 yang diperoleh Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang juga penyandang Parlimen Pulai pada pilihan raya umum ke-15 yang lalu secara relatifnya sangat sukar digugat Perikatan Nasional. Faktor komposisi pengundi adalah agak seimbang di Pulai dengan pengundi Melayu 44%, pengundi Cina 40%, pengundi India mewakili 12.3%, manakala lain-lain adalah 3.05%. Di Simpang Jeram pula, komposisi pengundi Melayu pula agak besar sebanyak 51.87% daripada keseluruhan pemilih berdaftar. Diikuti dengan golongan Cina sebanyak 44.58% dan India pula sebanyak 2.53%. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam. Salam sejahtera. Ulasan kali ini adalah ulasan yang paling panas sekali. Dipetik daripada Malaysia Kini. Muslihat lapuk politik Muhyiddin. Kalaulah Muhyiddin Yassin itu disayangi rakyat Johor, partinya sudah tentu telah menang besar dalam PRN Johor pada Mac tahun lalu. PN waktu itu hanya memperoleh 3 kerusi Dewan Undangan Negeri sahaja. Ia tidak terhenti di situ. Dengan Perikatan Nasional cuba menang 2 kerusi parlimen dalam PRU pada November tahun lepas, Paloh dan Mersing alhai. Sama ada bersatu atau PAS, jelas Perikatan Nasional bukan parti untuk bangsa Johor. Tanyalah orang tua-tua di kampung-kampung. Sebutkan nama Muhyiddin, mereka tahu benar rekod Muhyiddin sejak menjadi Menteri Besar Johor 1986 sehingga 1992 yang penuh dengan cerita-cerita tidak menyenangkan. Ada yang bilang tanah kubur sahaja yang tak dijualnya. Begitu ketika menjawat pelbagai jawatan di peringkat pusat, sedikit sekali Muhyiddin memandang atau memajukan negerinya. Percaturan dia hanya demi dirinya sendiri yang mahu naik atas tangga politik UMNO dan kerajaan. Muhyiddin mungkin hanya ahli politik yang biasa kita temukan dan bukan pula pejuang rakyat yang sejati. Dia hanya ikut berdemonstrasi dalam Perhimpunan Bersih 5 pada tahun 2016. Itu pun selepas usahanya untuk mewujudkan penentangan dalaman terhadap Perdana Menteri Najib Razak tidak berjaya. Muhyiddin pun terbuang daripada UMNO. Dia bersama Dr. Mahathir yang senasib pun datang menyembah parti-parti pembangkang yang waktu itu masih dikenali sebagai Pakatan Rakyat. Kini nama rasminya ialah Pakatan Harapan. Mereka terhege-hege mahu ikut dalam perlawanan menentang Najib. Sehingga dalam PRU 2018, Muhyiddin bertanding dengan tiket dan logo keramat PKR. Dalam PRU itulah UMNO BN buat pertama kali kalah sebagai sebuah kerajaan.
Dari sana pelan-pelan wajah sebenar Muhyiddin muncul, yaitu wajah seorang pengkhianat. Nafsunya untuk menjadi Perdana Menteri yang membuak-buak tidak dapat disorok-sorok lagi. Sejarah hitam demonstrasi demokrasi Malaysia lantas dilakarnya dalam apa yang rakyat ingat sebagai langkah Sheraton pada Februari tahun 2020. Kumpulan Muhyiddin mula memainkan naratif konon Anwar tak sabar untuk menjadi Perdana Menteri. Mereka cuba memadamkan perjanjian mereka sendiri untuk menerima Anwar sebagai Perdana Menteri selepas setahun setengah Mahathir diberi peluang kali kedua menjadi Perdana Menteri. Sejak dalam UMNO, dalam hati Muhyiddin sebenarnya amat girang apabila setiap kali ada pemimpin yang lebih tinggi darinya digulingkan. Setiap yang jatuh secara langsung memberi peluang untuk Muhyiddin naik setangga lagi untuk mencapai kemercu kuasa. Sebab itulah dia tidak bersama atau menyokong Anwar ketika Anwar dipecat oleh Mahathir pada tahun 1998. Kalau Anwar kekal di dalam UMNO, peluang Muhyiddin untuk segera menjadi Presiden UMNO dan Perdana Menteri pasti lebih rumit, dengan perlu melepasi seorang yang jauh lebih popular serta berkarisma berbanding dirinya. Di era Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia yang kelima itu juga sedar ada yang menyucuk-nyucuk kedudukannya. Selain Mahathir, orang dalam UMNO yang melakukan onar adalah Muhyiddin. Ketika Abdullah yang lembut serta berbaik hati berundur, malangnya Muhyiddin tidak dipilih untuk mengisi seri perdana. Abdullah memilih Najib sebagai pengganti. Politik Muhyiddin, politik solo. Dia tidak ada kawan yang setia, melainkan sesama mereka hanya bersatu untuk berkuasa. Tunggu masa, siapa tikam siapa. Ketika giliran Najib menjadi Perdana Menteri, kalau dikira ikut usia, Najib lebih muda berbanding Muhyiddin. Najib lahir pada tahun 1953, sementara Muhyiddin lebih tua 6 tahun. Kalau Najib kekal 2 penggal saja di pusat kuasa, usia bakal menjadi penghalang kepada Muhyiddin untuk mengganti Najib secara tertib. Mungkin dia akan hanya menghabiskan karier politiknya pada takat timbalan Perdana Menteri saja. Keadaan begitu pernah terjadi kepada beberapa pemimpin UMNO terdahulu, seperti Gapar Baba dan Tengku Razali yang tidak berkesempatan menjadi Perdana Menteri kerana faktor usia. Atas hukum alam itulah, maka Najib perlu dijatuhnya dari dalam dengan percubaan mencetuskan pemberontakan di kalangan para pemimpin dan ahli-ahli UMNO terhadap Najib. Kebetulan waktu itu isu yang sangat hangat dibicarakan ialah kes 1MDB. Kejujuran Muhyiddin melawan korupsi atau rasuah sangat diragui. Kalaulah dia pejuang rakyat yang sejati dan dengan ikhlas berjuang untuk melawan rasuah, mengapa dia diam membisu dalam banyak kes rasuah sebelum 1MDB, terutama di era reformasi yang mendedahkan 1001 noda Mahathir. Waktu itu Muhyiddin hanya diam kerana dengan diam dia yakin lebih berpeluang naik pangkat dalam parti. Persoalan dalam benak Muhyiddin memang bukan rasuah, bukan juga bangsa, agama dan negara. Persoalannya hanya untuk memastikan Najib perlu segera dilengserkan, kerana selagi Najib di atas terlalu lama dan selesa, peluang Muhyiddin menjadi Perdana Menteri semakin hari semakin tipis. Perilaku dan hela Muhyiddin dalam menjadikan korupsi sebagai modal politik bermusim sebenarnya mengingatkan kita kepada sebuah hadis Nabi Muhammad suatu ketika. Saudara-saudara, sekalipun muslihat Muhyiddin nampaknya terkandas, akan tetapi masih ada lagi saki-baki pemimpin UMNO yang juga menjalan hela yang saling tak tumpah seperti mana politik lapuk Muhyiddin. Ada yang tetap berharap
Giliran Zahid Hamidi pula digulingkan dari dalam dan dipenjarakan. Sekali lagi dengan mengambil peringatan hadis Nabi tadi, politikus sebegini cuba memperbaiki kesalahan orang lain, sedangkan kamu sendiri melakukannya. Bukanlah orang yang bersih suci, melainkan hanya mahu menggunakan isu tata kelola untuk mencatas orang atasannya sebelum berharap dapat naik pangkat. Permainan atau buah sama sebenarnya tidak boleh dibuka berkali-kali. P. Ramlee juga pernah berpesan ketika Ibrahim Pendek hendak meminjam dadu dalam filem Alibaba. Ini dadu hanya boleh 2, buka 3 kali saja, kata beliau lagi. Sebenarnya, apabila permainan sudah tamat, sudah dapat dibaca, sekonyong-konyong ada yang keluar sekejap pun meroyan, menuduh reformasi sudah mati atau dibilang reformati. Tidak semena disekat sekali Anwar PH malah DAP dengan kata-kata yang konon tidak berprinsip dalam berhadapan dengan kes Zahid. Mereka menilai kerajaan perpaduan ikut campur urusan mahkamah seperti era Mahathir dulu. Sebenarnya kelompok pengamal politik lapuk itu tidak pernah pun menyokong reformasi. Seperti Muhyiddin, mereka cuma sang optimus yang opportunis yang selalu mahu mengambil kesempatan atas kesempitan. Mereka berjuang dengan uang, bukan dengan kudrat atau air mata. Saya yakin reformasi belum mati. Bagi para aktivisnya, Hari Reformasi Nasional tidak pernah disambut pada 2 September. Meski tarik berkenan, Anwar dipecat oleh Mahathir. Ia selalu dikenang saban tahun pada tarik 20 September, Hari Perhimpunan Besar Rakyat turun ke jalan raya untuk memulakan satu aksi perlawanan kepada politik lapuk. Kepada orang Johor di Simpang Jeram dan Pulai, selamat mengundi. Bersepakat kita bertambah kuat, bersekutu kita bertambah padu. Ditulis oleh Hasmi Hashim atau turut dikenali sebagai Budi Hikayat. Ialah seorang penulis lirik. Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysia kini dan juga admin Nazilin Unity. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Muslihat Lapuk Politik Muhyiddin. Bye-bye.